wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan kaunselor KB Slim River. KB Slim River ni saya pernah datang 2 kali berceramah, saya ingat saya, dekat Taiwan. 2 kali. Sekali. Dua tahun lepas. Cikgu Mazhar tak ada rasa lagi, saya ingat ke dah tak perasan. Belum ada lagi kan? Belum lagi. Tapi dengan Cikgu Rozanti tu agak saya dah lama kenal lah. Okey, dari pelajar sekalian, tajuk kita minggu lepas kita dah cover interactive resume. So hari ini kita akan cover solely tentang grooming, berpakaian. Cara berpakaian yang betul, etika berpakaian betul. Dari pengalaman saya sendiri, personally, kadang pelajar pergi temu dulu ni dia rasa dia pakai betul, tapi etikanya salah. Contohnya, kalau orang pergi main golf dia pakai kain pelekat. Salah tak pakai kain pelekat? Tak salah, tapi etika dia tak betul. Itulah maksud dia. So orang akan tengok, orang pandang sebelah mata, orang akan macam memerli, orang akan memberi perspektif. Yang paling penting itu perspektif, ya. Sebab apa? Grooming ni dia akan create first impressions. So kalau kita nampak grooming kita first class, orang akan start, wah, macam tu dia akan wow. So belum lagi, kita belum cakap lagi, belum tengok skill kita lagi. So penting, ya. So mungkin anda hari ini mungkin rasa tak penting sebab lambat lagi. Tapi ilmu yang anda ada ni, anda dapat hari ni mungkin, ya, adik-adik awak, abang awak nak beritahu muka kan, anda boleh bagi tip, boleh kongsikan maklumat ini di samping anda improvise, ya, ilmu tu untuk diri anda. So anda tengok lepas ni kalau nak keluar, kena pakai yang macam ni, kena rupa begini, kena warna yang begini contohnya, muka aku macam ni, kena sesuai tudung yang macam mana contohnya, ya. So benda-benda macam tu adalah yang kita nak kongsikan hari ni bersama dengan sahabat saya, Encik Adi Zahardi, pensyarah di MSU, pensyarah dalam bidang hospitality sebenarnya, ya. So dia ni menyukai bila bercakap tentang grooming sebab saya suka. Dengan KV almost, kalau KV tentang grooming saya minta dia bercakap sebab dia santai sangat, ya. So adik-adik bila santai itu maksud saya boleh bertanya, ya, kita open, ya, kita bercakap dalam bahasa layman, bahasa kita sendiri. Baik, saya mungkin tidak akan dapat bersama anda daripada penghujung nanti, tapi saya akan cuba juga masuk sebab saya akan bersama dengan KV di Bun Tebal sebentar di pukul 3, slot tu sama dengan saya. So adik-adik sekalian, tanpa buang masa, saya serahkan pada Encik Adli. Silakan Syah, pada sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada terima kasih Cik Wan, and then kepada guru kaunselor daripada KB Slim River, Cikgu Marzah. Betul, Cikgu? Cikgu Marzah. Okey, dan juga Cikgu Muhammad Ashraf. Okey, saya kenalkan diri saya once again, Adli Zahardi bin Muhammad Said, one of the lecturers, pensyarah di MSU. Dan tahun ini adalah tahun 15 tahun saya bekerja di MSU sebagai tenaga pengajar dan juga sebagai seorang chef untuk School Hospitality and Creative Arts. Dan saya juga seorang pensyarah dalam bidang Public Relation and Entertainment untuk subjek grooming, dan juga saya seorang event planner dekat luar. Saya juga 10 tahun experience dalam bidang industri hospitality untuk beberapa hotel sebelum saya join MSU. Saya juga seorang planner untuk Yayasan MSU Scholarship for those student lepasan KV, seluruh KV, lepasan diploma KV, STPM, SPM, Foundation dan sewaktu dengannya yang nak sambung belajar di MSU sebagai pelajar untuk program-program yang berkaitan, yang bergantung kepada kelulusan dan apa yang awak minat. InsyaAllah saya boleh bantu untuk mendapatkan scholarship. Dan saya seorang juga academic counselor yang mana bertanggungjawab untuk memberi nasihat, memberi pandangan, memberi pendapat tentang based on your result ataupun keputusan your diploma ataupun SPM sewaktu dengannya, program apa yang bersesuaian dengan kelayakan diploma yang anda ada. Once again, thank you so much kepada guru kaunselor KB Slim River kerana bersanggup berkolaborasi, berduet, bergabung tenaga dengan MSU untuk sama-sama membantu kepada pelajar-pelajar KV semua. Pelajar-pelajar, apa kata kita bagi satu tepukan gemuruh untuk warga KV, cikgu awak dan juga KV Slim River semua. Thank you so much. Okay, good. Okay.
Hari ni saya minta izin juga dengan cikgu, guru kaunselor dengan pelajar-pelajar. Hari ni kita buat secara santai. There's no pressure, tak ada tekanan, tak ada macam oh, you have to respect me. No, you have to salute me. No. Okay, because I'm not your teachers, I'm not your lecturers. Anggap saya as your kawan. Kawan baru yang ada pengalaman, yang ada knowledge, yang ada pengalaman, knowledge dan juga experience untuk saya share dengan pelajar-pelajar KV Slim River apa yang industri perlukan selepas korang habis belajar di KV Slim River. Next, what? Apa lanjutan daripada tu? Of course, ada yang nak sambung belajar, ada yang nak mohon kerja. Masa kita nak mohon kerja, perkara pertama yang minggu lepas, I think minggu lepas Cik Wan, dia buat program untuk penulisan resume. Okay, bila masuk resume, apa yang perlu ada dekat selepas resume? That is a grooming. Grooming ataupun penampilan sebelum korang pergi interview. Apa persediaan yang perlu ada? Oh, ada yang cakap, senang je, pakai apa ada, pakailah. Jalan terus. And then, kalau perempuan, kita capai je lah tudung apa-apa. Kalau lelaki, kita pakai je lah seluar, pakai baju kemeja, pakai tie. Cukup. That is that, yes, saya tak nafikan itu cukup. Tetapi, ada yang perlu diperbaiki atau penambahbaikan lagi untuk apa yang korang dah pakai. Okey. Saya minta izin yang kedua untuk saya bercakap jadi pelajar umur macam korang semua untuk gunakan words yang korang selalu guna. Kau, aku, kalau korang dengar bila aku cakap, aku pernah rasa, okey, korang, I all, you all, bro, babe, and then semua tu saya akan guna pakai sebab that is korang, conversation, percakapan korang yang sehari-hari menggunakan that word. Saya tak marah, tak ada penolakan pun dengan ayat-ayat. Sebab saya pun dengan kolik saya pun, kalau saya nak pergi makan pun saya tak panggil kawan saya nama Adam, awak lapar tak? Jom kita pergi makan. Tak ada. Itu macam kau terbiat apa kalau panggil macam itu. Saya akan panggil ajak dia, oi, kau lapar tak? Jom pergi makan. Aku lapar bro. Aku lapar bro, atau aku lapar doh. Bodoh, kau buat apa? Something macam ni. Dia sama juga. This is words. Tapi bukan bermaksud kita panggil dia memang betul-betul bodoh. Itu memang bodoh lah. On that. Okay, kita is a light joke. Okay, yang ketiga, saya minta kalau ada sebarang pertanyaan, korang boleh tanya saya immediately. Cakap, Sir Adli, saya nak tanya, boleh tak kalau saya berpakaian macam ini? Sir Adli, kalau based on this result, saya ambil program ni, boleh tak saya sambung untuk program yang lain? InsyaAllah saya boleh bantu. Dan I hope kalau ada yang takut untuk mengeluarkan kau punya vokal, bukan vokal merdu kau tu, okey, kau boleh type di ruangan chat, insyaAllah saya boleh baca dan saya jawab terus untuk ruangan itu. Okey, so kita mulakan, and then I hope pada siapa yang nak minum air, kau boleh minum air and then letak sebelah laptop ataupun sebelah komputer kau, sebelah kau punya phone sambil mendengar, sambil makan, sambil minum, bukan sambil mendengar. Kau buka, kau hilang, kau buka, kau main game, kau buka, kau tidur, kau buka, kau berkelubung. No. Okay? Okay, kita start. Sebab kita sampai pukul 3.30, saya kena cepat dan padat dan sendat, semua tu kena ada dalam satu package untuk what is a grooming about. Okay, ready pelajar? Ada soalan setakat ni? I hope kejap lagi ada soalan. Saya mulakan dengan slide. Okay. Kalau ada apa-apa boleh tanya. Cikgu pun boleh tanya saya. InsyaAllah saya boleh jawab. Okay. I hope semua nampak in term of slide. Okay. This is the MSU.
Pertama sekali, this is MSU yang terletak di Seksyen 13 Shah Alam, yang mana kita baru dapat ranking top 10 dalam Malaysia ni as a universiti terbaik, top 10 di Malaysia ni. Dan kita juga mendapat pengiktirafan pencapaian untuk semua fakulti di MSU. Kita ada 7 fakulti lebih kurang, semua dapat 5-star ranking untuk semua fakulti dan semua program yang kita ada. Ini bermaksud we going to quality program rather than quantity. Is based pada what is a industry need sekarang. Kalau saya silap, saya minta maaf. Di KV Slim River, saya rasa ada beberapa program yang, bukan beberapa, ada program yang memang industri perlukan sekarang. Di Slim River ada program perniagaan, otomotif, elektrik and elektronik, kimpalan, pembinaan, mesin industri dan pemprosesan dan juga penyejuk dan penyaman udara. Betul, ada that program semua. Apa yang KV Slim River ada sekarang, that is what industri nak untuk datang. Okey, kenapa? Saya as a lecturer, saya dapat tahu apa yang kau buat sekarang ni based what is the industry akan datang 10-20 tahun akan datang. Kalau contoh elektrik, of course tak ada orang hidup dalam panas, dia bukan ataupun kipas, ataupun tak ada orang akan hidup tanpa ada elektrik. Dia kena ada. Okey, that's tepat. Saya bagi contoh. But sebelum kita pergi ke industri, kita masuk, yang saya nak masuk, penampilan belum korang dapat kerja as a engineer bahagian elektronik, technician daripada segi dat bidang, pegawai pemasaran ataupun sebagai engineer untuk pembinaan. That penampilan yang akan dilihat. Tiada interview yang korang boleh pakai dengan sahaja. Ada, tetapi is a very limited. Saya bagi contoh. Untuk KV Slim River, this is a program grooming and interview. A bit saya bagi. Next, untuk next interview, macam mana cara bercakap, communication, that is the next topik yang akan diberikan nanti. Okay. Now, this is the thing. Okay, saya tunjuk apa dia contoh. Okay, based on this slide. Okay. Sekejap slide tak close lah. Sekejap. Ni semua dah makan belum? I hope semua dah makan. Dah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kau makan apa tu? Tengah makan. Okay, no problem. Saya okay je. As long jangan kau lari daripada. Okay. This is the thing. Topik pertama is a grooming. Based on this thing, untuk kalau kau tengok gambar, korang tengok in term of this biography, biodata, this is a name. First yang saya nak maksudkan dekat sini, bila kita hantar resume pada sesuatu program ataupun sesuatu company yang berkehendakkan you need a creative part, this is a contoh grooming in term of gambar. Okay, dekat sini kalau kita tengok the eye contact, the smile, saya ini jangan macam poyonya seadli, but no, this is saya bagi contoh saya hantar resume in term of slide kepada company yang nak tengok saya punya background on that. Sebab that is saya punya cara untuk impresskan first bila orang buka slide. Contoh sini orang buka slide yang kedua, nah dia keluar. Apa yang korang nampak? Ada yang nampak gambar.
ada yang nampak nama. Dia tak akan tengok yang dekat bawah tu dulu, yang banyak-banyak tulisan tu. Dia akan tengok dekat situ. Itu adalah salah satu daripada contoh mata kita akan melihat benda yang ada color. Sama juga bila kau pergi interview, kau masuk, kau ketuk pintu, kau bagi salam, kau ketuk, Assalamualaikum, masuk. Dan sehingga kan panel boleh cakap dalam hati, wow, dia dah impress yang pertama. Belum lagi kau buka mulut. Okay. Dan dia dah tengok daripada hujung rambut sehingga hujung kaki. Hari ni aku akan bagi kau orang dua perbezaan online interview dengan physical interview. If we talk about the online interview, penampilan kau orang separuh saja. It's like macam gambar ni. Okay? That is the contoh. Kalau yang physical yang kau kena attend, kau kena tunjuk daripada hujung rambut sampailah hujung kaki. Termasuklah dengan stokin, termasuklah dengan kasut, termasuklah dengan tali pinggang yang korang pakai. Dan sama juga dengan perempuan. Okey, perempuan, lelaki bila attend interview, they need grooming atau penampilan berpakaian kemas. Okey, next slide. This is a contoh lagi. Saya bagi contoh untuk saya hantar based on the working experience. Okay, assume korang minta bahagian, korang diploma in elektrik ataupun elektronik ataupun kimpalan ataupun pembinaan. Contoh, kau hantar gambar macam ni. Pakai baju kitchen. Dia match tak dengan apa job yang korang minta? Tak. Dia tak match sebab kau punya kerjaya yang ini adalah pakaian chef, korang punya uniform berbeza. So, why don't if you apply untuk dapatkan kerja ataupun ini saya bagi tahu untuk dapat kerja dulu Kalau korang minta kerja, korang kena ada satu macam gambar tu menunjukkan yes, that is the bidang yang kau nak, yang kau dah buat, experience yang kau ada. Now kau attach, tampalkan dekat kau punya resume based on bidang yang kerjaya yang kau buat sekarang. Nak, kalau kau pakai uniform untuk bahagian elektrik and elektronik, of course kau ada uniform dia. Uniform dia macam kau pakai dekat pergi lab kau orang lah. Ada pakai baju biru, ada pakai baju hijau, ada pakai baju jaket kau orang tu. So kau tunjuk dekat situ, kau nak mohon macam benda tu boleh nampak, okay, dia ada connection dekat situ in term of grooming. Okay, language tu kita tak payah tengok dulu. Okay, now this is the next gambar yang saya guna pakai untuk subjek ataupun dalam kelas teori. Dia match dengan apa yang saya buat sekarang. This is the thing, subjek-subjek yang saya ajar dekat sini. Okay, now kita masuk dekat are you ready for you untuk saya basuh, untuk aku buka mindang kau orang, untuk kau imagine what is the next during interview. Before that, make sure sebelum pergi interview, korang kena ada this one, resume. I think resume kau dah buat, kau dah mahir dengan resume, kau dah tahu beza resume. Then after that, make sure bila kita nak minta kerja, kena ada pertama, kena ada resume. Apa itu resume? Saya explain sikit. Resume adalah satu helaian kertas yang hanya untuk satu muka surat complete daripada A sampai Z. Apa yang kau punya biodata, your details, personal details, you punya working experience, you punya education, you punya achievement, you punya interest kau, that is a complete untuk satu tu.
Dan remember, bila mohon kerja, korang tak boleh hantar itu saja, resume. Maksudnya, jangan hantar satu helai kertas sahaja, dah hantar. But, korang terlupa ada lagi dua. Resume plus dengan CV, co-curriculum vitae. Maksudnya, paling banyak korang boleh buat untuk co-curriculum vitae CV tu is 3 helai. Bukan depan belakang 3 helai kertas depan saja. Complete dengan kau punya achievement, pencapaian, kau punya persatuan yang kau dah buat, and then pertandingan yang korang ikut, and then your strength, your weakness dekat situ, complete untuk 3 page. Depan, bukan depan belakang. Okay, that is a CV. Plus another one, dah complete resume dengan CV, another one, your cover letter. Cover letter ni penting untuk menunjukkan korang sangat-sangat perlukan kerja tersebut, atau korang untuk concludekan apa yang korang ada dalam diri kau. Contoh, dalam erti kata lain, 3 benda ni, resume, CV plus cover letter, CL2, umpama helaian kertas yang menjual diri engkau. Okay, in term of dapat kerja di tempat tersebut. Bukan menjual diri pada benda lain. Okay, kau kena bezakan. Aku terangkan ni jelas. Resume adalah satu pengenalan diri untuk menunjukkan your complete biodata. Dengan melihat tu, orang dah boleh hire kau untuk bekerja. Untuk panggil kau untuk dapat scholarship atau kerja. Okay, yang ini yang penting. Okay, after that, preparation before an interview, sebelum kau pergi interview atau menghadapi temuduga. Pertama, research. Research, buat kajian sikit tentang company, tentang tempat, tentang kawasan tersebut, tentang apa background company tersebut. Contoh, kalau kau nak sambung belajar untuk lepasan diploma, kau nak sambung pergi degree, kau nak dapatkan scholarship, okay, you need to buat kajian sikit tentang, contoh, kau nak sambung di MSU, Bachelor International Business, selepas kau buat diploma in business ataupun diploma perniagaan, sambung buat international business. Dan kau buat resume ataupun kau buat cover letter ataupun buat CV, kau hantar, kau nak mohon untuk scholarship. This time kau bila dipanggil untuk dapat interview scholarship tu, do some research about MSU. Saya bagi tip satu. Next, benda yang kedua yang penting dekat sebelum kau pergi interview, persediaan. Prepare question. Sediakan soalan. Maksudnya, kau imagine, kau bayangkan, kau congak, kau try untuk buat soalan yang bakal ditanya oleh panel. Okay, aku bagi kau 3 soalan yang normally interview akan tanya, panel akan tanya based on your apa yang saya buat. Soalan ni sangat senang, tetapi during interview korang akan gigil, korang tiba-tiba gagap, tiba-tiba kau tak boleh bercakap, tiba-tiba kau garu kepala, betulkan tudung, whatever. Soalan dia berbunyi, yang pertama, tell me about yourself. Yang kedua, your ambition. Yang ketiga, why you choose that kind of ambition. Waktu ni kau dah pakai cantik, kau dah apa, tiba-tiba kau berpeluh, kau tak boleh nak jawab. Soalan senang. Tetapi untuk jawab tu, kau akan macam tak tahu dah susun ayat. That's why you have to practice dan congak soalan. Ataupun bayangkan soalan yang bakal ditanya. Okay. This yang ketiga.
Yang akan dilihat, yang korang kena prepare sebelum pergi interview adalah appearance ataupun penampilan. Bakal pekerja di company tersebut atau bakal pelajar yang mohon untuk dapatkan scholarship sambung belajar. Apakah dia? Okay, what to wear? Apa yang kau kena pakai? And then kenapa kau kena pakai macam itu? Penting ke kau berpakaian elok untuk pergi interview? Jawapannya di sini. Okay, you have to plan everything. Maksud plan everything untuk perempuan. Kau kena fikir kau nak pakai tudung apa, anak tudung apa, brush apa, kasut apa, and then makeup macam mana, kasut tinggi berapa, adakah perlu pakai baju, boleh pakai baju kurung, boleh tak pakai jubah, boleh tak pakai nikab, boleh tak pakai baju kelawar, boleh tak pakai in term of telekong pergi interview. Lelaki boleh tak pakai serban, boleh tak pakai songkok, boleh tak pakai songkok haji, pakai baju Melayu, boleh tak pergi pakai jubah, boleh tak pakai capat, boleh tak. Saya bagi tahu apa yang saya cakap tadi tu is happen dan ada yang pakai macam gitu. Okey, tetapi dia dikategorikan kepada pekerjaan yang bukan profesional. Okey, itu kejap saya pause dulu. Dekat sini masuk plan everything yang kedua. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, you kena plan. Daripada bangun tidur sampai untuk sampai ke tempat interview, you have to plan. And then waktu kau berjalan masuk daripada parking pergi ke tempat tu untuk melapor diri, kena plan. It's like macam mana hari pertama korang mendaftar sebagai pelajar diploma KV Slim River. Of course kau tak boleh pakai seluar pendek ataupun 3/4. Perempuan takkan ada yang berani pakai legging ataupun pakai slim fit. Okey, untuk pergi lapor diri ke KV Slim River. Everyone look fabulous. Lelaki perempuan. Lelaki akan pakai tie, pakai suit, pakai long sleeve, pakai kasut hitam, ada yang pakai sport shoes. That is normal. That is apa yang kau dah pakai tu betul, tetapi boleh ditambah baikkan. Okay, now this is the thing yang saya maksudkan. Okay, what they look. Apa panel akan tengok bila kau masuk, the way kau berjalan tu sebenarnya, the way kau parking motor, the way kau parking kereta, the way daripada situ, sometimes ada panel yang jalan sama dengan korang and then kau tak tahu itu adalah panel, dia akan tengok kau berjalan dan masuk baru kau sedar, oh, dia ni ke yang tegur aku tadi. Aku pakai slipper. Dia ni ke yang tegur aku, yang senyum dengan aku tadi tu. Oh, dia ni ke yang tanya aku, lengan tu kenapa lipat? Kenapa tak button? Kenapa tak pakai tie? Dia ke? Baru kau sedar bila kau masuk dekat dalam bilik interview tu. Dia akan mereka ni, dia akan itu unexpected. Maksudnya kau masuk, oh, alamak. Tadi aku bercakap dengan dia, aku tak tahu pun dia panel. This is the thing. Diorang akan tengok daripada rambut, daripada mata kau, daripada bibir kau, lelaki perempuan, blazer, kalau siapa yang pakai blazer, shirt lengan panjang ataupun lengan pendek yang kau pakai, sama ada korang gulung ataupun lipat daripada rumah sampai nak masuk dipanggil interview, masuk bilik interview tu, baru korang lepaskan. Now, apa yang berlaku? Kesan lipatan di lengan tu still there. Nampak? Itu kalau secara
interview secara fizikal. Okay, dia akan tengok semua. Termasuklah kalau online, dia akan tengok cara ada tak kau pakai tie, kau button tak semua korang punya button yang ada butang, kau butang tak baju tu dekat setiap butang yang ada dekat baju tu, and then kuku kau bersih ataupun tidak, your pants iron ataupun tidak, seluar tu belt pakai tali pinggang ataupun tidak. Everyone complete. This is apa yang aku bagi dekat sini, yang kau tengok ada error tu, that's semua apa yang panel akan tengok. Itu yang saya cakap awal tadi. Bila kau masuk, kau ketuk, kau bagi salam. Bila masuk, kau senyum sampai panel cakap, wow. That's the thing. Dia akan tengok. Baik lelaki, baik perempuan. Memang semua akan tengok. Wait kau berjalan tu kau akan tengok. Okay. Now, bila kita pilih baju lelaki perempuan, okay, kita pandai mix and match. Okay, bila kita mix and match, benda tu kau boleh nampak in terms of dia punya penampilan, apa yang kau pakai. Okay, sekejap saya tunjuk. Dia hang lagi sekejap. Stop presentation. Saya share balik. Sekejap Sorry. Ada soalan tak setakat ni? I hope semua clear, semua faham. Okay. Now, this is a mix and match yang saya masukkan. Let's say kau plan untuk pakai seluar hitam. Okay. Bila plan pakai seluar hitam, baju dia kau boleh match dengan apa color sekalipun dekat sini. Yang saya tunjuk dekat situ, either kau nak pakai grey, baju grey, ataupun biru, ataupun hijau, ataupun merah. It depends dengan apa yang kau rasa dia sesuai dengan korang. Okay. Perempuan pun sama. Perempuan saya tak ada masalah sangat kalau dia nak pakai tudung. Dia tahu tudung tu macam mana nak matchkan dengan baju dia. Macam mana nak matchkan dengan penampilan dia. Itu yang korang kena tahu. And then perempuan ni dia mahir tentang match. Bila dia match ni, kejap awak ni, kejap ada problem sikit. Sekejap. Okay, nampak tak? Ada slide tak keluar? Guys? Nampak? Ada slide keluar? I hope ada. Ada. Kalau ada, tak ada masalah. Okay. This is saya bagi tahu kalau korang nak pakai all black, semua hitam, boleh. Tapi saya harap untuk lelaki jangan pakai all white. Semua putih. Daripada t-shirt, daripada kemeja kau, seluar kau, stokin kau, dengan kasut kau putih, no. Engkau bukan lagi jenazah yang perlu dikapankan. Okay? Sebab kau bukan interview untuk jadi nurse ataupun misi ataupun doktor ataupun pegawai kesihatan. No. Pakai all black boleh, tetapi kau kena tahu tone downkan sikit kau orang punya all black tu. Dengan pakai tie grey ke, but ada corak sikit, stokin hitam, kau punya belt kau warna dark brown, kasut kau warna dark brown, benda tu dah fabulous, dah cantik dah. Perempuan pun sama, but saya ingatkan, untuk perempuan, baju kurung adalah pilihan akhir untuk korang pergi interview. Okay? Nanti saya akan jawab. Okay? Ingatkan saya. Okay, basic colour. When we talk about basic colour, this is a contoh basic colour korang boleh guna pakai untuk pergi ke interview. Okay.
Boleh pakai merah, tapi merah tu kau kena tahu tone macam slowkan sikit atau jangan nampak orang cakap oh too red, terlalu merah. Kau kena tie dengan seluar mix and match kan. Lelaki perempuan. And then kalau perempuan nak pakai tie tak ada masalah. No problem. Kalau perempuan nak pakai scarf, ikat dekat jadikan tie pun tak ada masalah. Perempuan dia boleh bayar. Lelaki kalau nak pakai blazer pun tak ada masalah. Okey, saya bagi tahu. Untuk online interview, you just prepare korang punya penampilan daripada hujung rambut sampai pinggang saja. Okey. Sekarang ni online interview dia akan buat, tetapi pada saya kalau kau malas nak siap sepenuhnya, korang just sedia untuk penampilan online interview, kau just prepare diri kau hujung rambut sampailah paras pinggang. Kenapa? Sebab interviewer ataupun panel akan tengok kau paras pinggang je. Dia tak akan suruh kau bangun, tak akan suruh kau melompat, tak akan suruh kau berdiri ataupun terlentang, tak. Dia nak tengok cara kau berpakaian tu kemas ataupun tidak, cara kau bercakap tu okey ataupun tidak, muka kau bercakap muka tu menunjukkan keselesaan atau keramahan atau kau ikhlas untuk menjawab soalan-soalan tersebut. And then dia nak tengok gerak tubuh korang ketika menghadapi atau menjawab interview. That's the thing. Online interview. But saya ingatkan online interview lagi susah daripada physical interview. Okay, kalau physical interview, of course you have to prepare yourself daripada hujung rambut sampai hujung kaki. You must complete everything. Okay, next, makeup. Untuk lelaki, perempuan wajib pakai makeup. Okay, dekat sini kenapa saya cakap lelaki pun kena pakai makeup, bukan bermaksud lelaki kena pakai eyeshadow, pakai blusher, pakai lipstick, pakai eyeliner. No, lelaki maksud saya makeup saya rangkumkan waktu kau mandi, kau cuci muka sebelum pergi interview, and then cuci bersih sama ada kau scrub ataupun kau pakai cleanser untuk muka tu, dan lepas tu kau cuci and then ambil air sejuk ataupun ais batu, kau sapukan dekat muka kau beberapa minit untuk kau bagi muka tu nampak fresh. Tak adalah nampak muka tu baru lepas bangun tidur ataupun baru lepas kau tekuk muka kau dengan bantal ataupun baru lepas kau buat kerja yang memenatkan. As long benda tu kena nampak fresh. Okey. Lelaki juga saya jatuhkan hukum untuk pergi interview online ke tak online, korang kena pakai lip balm, pelembap bibir, bukan lip gloss ataupun lipstick. Kenapa? Lelaki awak korang ni kurang minum air masak ataupun air putih. That's why bibir kita kering. Bila kering, sometimes interview panel tu boleh nampak bibir tu kering dan kau baru rasa bibir aku kering. Kau kemam bibir kau siap pakai gigi. And then kau ludah benda tu dekat tu. Boleh dengar, boleh nampak something. Dan atau sebelum kau masuk interview tu kau siap bibir yang kering tu, and then dah berdarah, boleh nampak. That's why saya cakap untuk lelaki pakai lip balm. Kalau tak ada lip balm ataupun pelembap bibir, kau basahkan dengan air liur kau saja. As long dia tak nampak kering. Untuk perempuan, makeup wajib. Saya tegaskan untuk perempuan, makeup wajib. Kau hanya pakai, tak payahlah pakai terlalu advance. Pakai apa yang saya sebut ni. This is less is more. Okay, not overdo. Kau pakai compact powder, kau pakai eyeliner, you pakai lipstick or lip balm ataupun lip gloss. Cukup. Atau kau nak kau nak pakai blusher, boleh. And then kalau kau nak pakai eyeshadow, boleh. But don't over is like macam
pengantin ataupun opera Cina. Okay, kau make up tebal-tebal, that's it, kau datang, hujan, and then kena muka kau basah, dah macam nak kata John On pun bukan, nak kata wayang kulit pun bukan. Aku tak tahu, kau tak lah sendiri kalau kena hujan makeup tu. Untuk lelaki, muka kena fresh. Okay, that's the thing. Untuk makeup, saya kena cepat. Okay, this one jewelry. Kau punya accessories. Lelaki, jewelry dia boleh pakai ataupun aksesoris jam. Jam kulit ataupun jam besi, okey, dan jangan pakai earring, jangan pakai earring dekat hidung, jangan pakai kau pakai untuk lidah, kau dah tindik lidah tu, kau nak letak dia punya ni, tak payah. Kau ni cakap-cakap pelat lah. No, okey. Lelaki hanya pakai jam, ataupun kalau nak pakai bangle boleh, but bangle tu bukan yang longgar, yang very nice untuk tu. Boleh, tak ada masalah. Jangan pakai rantai dan show off kau punya rantai dekat luar. Dekat dalam, no problem. Okay, untuk perempuan, aksesoris tidak lebih daripada 3. Apa dia? Kau pakai baju brooch dekat bahu kiri ataupun kanan, and then dekat tudung bawah dagu tu 1, and then dekat kiri kanan tepi tu untuk kau klipkan kau punya tudung. Okey. Dan janganlah pakai terlalu banyak aksesoris. Kenapa? Kita tak nak yang datang interview tu is like macam pokok Christmas ataupun traffic light yang datang berkilat-kilat, berkilau-kilau. Sometimes dekat kepala tu, dekat tudung tu dah penuh dengan manik. Itu yang kita tak nak. Macam, boleh menyebabkan buta mata, panel tengok berkilau-kilau sangat dengan baju-baju kau tu. Baju tak payah nak ada manik ataupun batu-batu tu semua. Tak perlu. Okay? Kau datang interview bukan buat show. Okay? That is the very simple saya bagi. And now, kasut. Bila we talking about kasut korang kena kasut yang bertumit. Lelaki pun kena pakai kasut yang bertumit. Of course, bila we talk about kasut lelaki, dia dah standard. Okay? Jangan pakai slipper ataupun pakai sandal atau pakai selisut ataupun slipper yang bertali-tali tu. No. Korang lelaki kena pakai kasut yang tutup sepenuhnya plus dengan stoking gelap. Okey? Tu yang untuk lelaki. Untuk perempuan, wajib pakai kasut bertumit, minimum tumitnya 2 inci sehingga 3 inci. Ada yang jawab, "Sir, saya tak boleh pakai yang 3 inci ataupun 2 inci, saya nak pakai 4 inch." Boleh, tak ada masalah. Make sure you confident, korang dah selesa pakai 4 inci. Dah boleh, tak ada masalah. As long kau tak jatuh. Jangan yang mana yang tak pernah pakai, kau beli hari ni, besok pagi baru pakai, atau hari ni baru nak pakai, besok pergi interview, memang tak selamatlah hidup kau. Kau akan jalan macam, aku tak tahu, mengengkang ataupun jalan itik ke whatever. That is the thing yang akan menyusahkan hidup kau. Better kau pakai kasut yang selesa. Make sure kasut tu bertumit minimum 2 inci ataupun 3 inci. Dan kalau boleh tutup sepenuhnya. Kalau tak ada kasut yang tutup sepenuhnya, kau boleh pakai yang terbuka yang boleh nampak kuku kaki, nampak jari kaki tu. But make sure jari kaki, kuku kaki kau kena potong dan bersihkan celah-celah dia. Sama juga dengan kuku tangan. Saya terlupa. Kuku tangan baiklah kau kerja bahagian kimpalan ataupun bahagian mesin, elektrik atau elektronik ke, penyejuk atau penyaman udara sekalipun ataupun pemprosesan kayu sekalipun,
make sure kuku kau tak ada warna minyak yang hitam tu. Make sure kau bersihkan dulu sebersih-bersihnya, kau berus ke, kau rendam dengan tina ke, kau rendam dengan air kapur ke, kau rendam dengan Clorox. Make sure besok datang pergi interview bersih. Dan kuku pendek untuk lelaki. Untuk perempuan, no problem. You can letak pewarna kuku, but pewarna kuku tu kau kena tahu bezakan untuk siang dan malam. Sama juga dengan lipstick siang dan juga malam. Okay, this is a very simple saya bagi. Okay, this is a contoh baju, color saya bagi tahu. Okay, this is a penampilan untuk pergi interview normally. Okay. Okay, this is a attire untuk lelaki daripada A sampai I dekat situ. Apa yang saya sebut? Okay, ada semalam KV Butterworth, student dia tanya, kalau lelaki tu rambut berkala dengan rambut panjang, boleh tak dia pergi interview? Secara online ataupun fizikal? Boleh. Tetapi korang kena kemaskan rambut korang tu dengan memakai minyak atau plus dengan yang rambut panjang tu pakai minyak dan kau ikat. Bukan ikat ponytail ataupun bun. Okey, kau ikat bawah. Okey? So supaya nampak kemas yang dekat sideburn tu kau letak minyak, dia jadi lepeh supaya nampak kekemasan tu dekat diri kau orang. Okey. Belt tidak semesti kena ikut color kasut. Okey. That's why kalau korang interview secara fizikal, benda tu dia akan tengok semua. Tapi kalau secara online pun, dia akan tengok sampai pinggang. Means that kasut, stokin kau tak payah pening nak fikir. Kau hanya fikir untuk lelaki, rambut, muka, bibir, baju yang korang pakai. Kalau kau nak pakai lengan panjang, make sure kau iron. And then pakai tie tu pun iron. Dan juga blazer. Kalau kau nak pakai blazer, kalau kau tak nak iron sepenuhnya, kau iron bahagian depan. Yang butang tu semua tu kau iron. Dan rest tu kau tak payah iron. Dia cover dengan kau punya blazer. Okay, that's it. Sediakan notebooks dan juga pen untuk pergi interview. Okay, untuk perempuan, saya bagi tahu tadi purdah, jubah tak boleh pergi interview walaupun online ataupun physical. Okay, sebab korang kena fikir, contoh, suddenly kalau physical tu sometimes dia akan panggil kau terus buat untuk kau punya next second interview tu terus kau kena buat practical. Macam mana tu? Kau nak mohon, lepas tu kau pergi interview pakai jubah. Susah untuk macam tu. Perempuan, the best thing pergi interview, 3 piece. Blazer, shirt dengan long skirt ataupun long pants. Okay? Next, this is a perempuan. Of course, rambut, kalau free hair, kau kena sikat, kau kena blow, kau kena bun ataupun kau kena buat ponytail. Handbag kena yang sesuai, jangan besar. Don't bring your bag terlalu besar. Kalau untuk online, bag tu semua tak perlu. Kasut tak perlu, apa tak perlu. Just hujung rambut sampai pinggang. Okay? Make sure kena tahu bezakan yang online dengan physical. Okay? Sekarang interview. Okay, this is a contoh untuk penampilan pelajar perempuan untuk pergi interview. Imagine kalau korang pakai yang baju oranye tu, okay, waktu online, no problem, boleh. Tapi kalau kau nak nampakkan lagi accessories kat situ, kau ikat scarf ataupun kau pakai rantai, pull something. Cukup. Kalau kau nak pakai yang macam baju purple tu, no problem. Sebab saya tak tengok skirt ataupun whatever. Dia akan tengok hujung rambut sampai pinggang saja. Okay. This is a contoh saya bagi sebelum saya habis ni. Ada lagi 3 minit. So dekat sini, this is a practice untuk pergi interview. Make sure keep equipment ready. Your laptop, your phone, and then sewaktu dengannya. And then ask friend family, jangan kacau ketika ataupun sebelum atau
semasa interview tu, make sure baju tu sesuai dengan penampilan korang. Jangan kau pinjam baju orang ke apa, kalau dah tak ada masalah. And then find tempat yang senyap, tidak diganggu, tiada bunyi ayam, tiada tiba-tiba bunyi van ataupun motor ataupun orang yang hantar JNT, Shopee yang kau beli online tu tak bunyi horn ke whatever. Keep notes, paper and pen ready setiap kali during interview. Okay. During, tadi saya cakap kau nak pakai jubah ke, kau nak pakai seluar pendek ke, interview, saya cakap ada interview yang boleh kau pakai macam itu. Contoh, kau tengah-tengah jalan kau nampak KFC, McDonald, Pizza Hut dekat depan tu ada jawatan kosong sebagai kru McDonald ataupun KFC ataupun Pizza Hut. Kau nampak dekat situ, even though waktu tu kau pakai seluar pendek, 3/4 sampai lutut tu, and then kau masuk, kau mau cakap, ada kerja kosong, orang tu akan bagi kau form, kau isi, immediately dia boleh interview kau. Itu we call is interview non-formal. That is yang casual. Dia interview, okay, besok awak dah boleh mula start kerja. Itu. Tapi interview yang saya maksudkan ini adalah interview untuk mendapatkan scholarship, beasiswa atau mohon kerja. Okay, I think that's it. Ada soalan tak yang ingin korang tanya pada saya? Okay, hari ni kalau korang tengok, saya pakai blazer, saya pakai kemeja dan saya button sampai atas. Yang ini korang boleh tak, kalau boleh pakaian macam ini, yang t-shirt ni kenapa saya pakai, ini menunjukkan korang tak boleh pakai yang macam saya pakai ni untuk interview scholarship ataupun minta kerja. Okey, yang formal. Okey, kalau yang macam gini untuk interview istilah macam Panda Rider, Grab Rider, Lalamove, yes, boleh. Even though kau tak payah pakai blazer pun, kau pakai t-shirt, kemas, okey. Okay, that is the reason why saya pakai macam ini, untuk menunjukkan beza yang formal dengan tak formal. Okay, ada soalan pelajar? Pada yang belum mengisi kehadiran, saya harap semua dah isi kehadiran, dan kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah saya boleh menjawab based apa yang korang nak. Okey, saya bagi tahu dekat sini, pada pelajar-pelajar yang daripada program-program yang saya sebut tadi, perniagaan, otomotif, elektronik, kimpalan, refrigerator, and then perprosesan kayu, and then that semua tu, sometimes this is a diploma. Sometimes bila kau nak pergi ke degree program, kau nak tukar program lain. Contoh daripada elektrik and elektronik, suddenly dia nak pergi dekat bahagian business, bachelor retail management. Okay, boleh, tak ada masalah. Minimum requirement diploma kau 2.0 CGPA. Itu saja. Dan kenapa saya cakap diploma elektrik elektronik, lepas tu kau pergi dekat bachelor retail management, peruncitan, sebab link tu akan lagi besar kalau kau tahu macam mana untuk memasarkan produk yang kau dah belajar, elektrik atau elektronik, untuk buka kedai itu sendiri dan kau franchisekan kedai kau. That's it. You have to look your future 20 tahun atau 10 tahun akan datang. Bila kau ada dua kelebihan tu, kau nak minta kerja, orang tengok, oh, kau ada diploma elektronik, now kau sambung buat bachelor retail management. Kalau business juga, not necessarily kau sambung dekat international business, lepas tu kau nak pergi dekat bachelor in human capital management, bahagian HR, boleh, tak ada masalah. Okay, saya rasa sampai sini saja. So kalau tak ada apa soalan, saya
undur diri, dan sebelum saya undur diri itu saya minta maaf banyak-banyak kalau saya menggunakan words yang menyebabkan awak tak apa suka. The knowledge yang I give macam poyo lah mau. Saya minta maaf everything, dan I hope please take care yourself, jaga diri, jaga family, jaga kawasan sewaktu dengannya. Jangan keluar tanpa benda penting, and then kau kena bertanggungjawab dengan apa yang kau buat. Kau kena tahu baik dan buruk. Don't too stress, jangan stress sangat, dan just chill saja. Jangan buat benda-benda yang tak elok. Please banggakan KV Slim River, dan juga jangan buat benda-benda yang kurang mendatangkan faedah. Okey, saya serahkan majlis kepada guru kaunselor Cikgu Mazah dan juga Cikgu Muhammad Ashraf. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Adli Zaihadi Muhammad Said, pensyarah daripada School Hospitality dan Creative Art daripada MSU, kerana sudi berkongsi dengan pelajar-pelajar KVSR pada petang ni. Okay, persediaan ke alam kerjaya yang bertajuk Grooming for Interview. Okay, perkongsian yang sangat menarik lah saya rasa untuk pelajar-pelajar. Jadi selepas ni seandainya pelajar ada masalah ke apa, boleh rujuk dengan saya lah. Okay. Ya. Jadi untuk minggu hadapan kita masih lagi ada satu siri last bersama dengan MSU. Iaitu tajuk untuk minggu hadapan adalah preparation for interview. Dan kalau boleh sebab kita dah ketinggalan satu slot komunikasi di alam kerjaya, seandainya boleh Encik Adi mungkin gabung sekali ke untuk minggu hadapan. Boleh. Kita boleh buat lewat sikit dalam 1 jam setengah ke minggu hadapan. Jadi saya rasa kalau gabungkan sekali pun tak ada dia interview betul dengan kejayaan komunikasi. Boleh, tak ada. Even though tadi saya gabung sekali lah untuk minggu hadapan. Tadi pun saya ada share dengan pelajar tiga soalan yang normally orang tanya. Tell me about yourself, your ambition, why you choose that kind of ambition. Itu yang pelajar-pelajar kena mahir bercakap dekat situ. Itulah komunikasi tu penting Jadi harap minggu hadapan untuk yang last kita boleh kita boleh gabung 2 topik. Okey. Dan saya harap kepada pelajar yang hadir pada hari ini rasanya kurang sikit penyertaan daripada pelajar berbanding yang minggu yang pertama hari tu. Petang kan? Okey. Petang ni. Mungkin kawan-kawan boleh jemput kawan-kawan yang lain lah untuk minggu hadapan supaya minggu hadapan dah last program kita. Jadi diharapkan semua pelajar dapat join lah untuk minggu hadapan. Okey, saya rasa itu sahajalah untuk petang ni. Okey, semoga kita akan berjumpa lagi lah insya-Allah minggu hadapan. Okey, terima kasih banyak kepada jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey. Salam. Okey pelajar, jumpa lagi. Terima kasih so much. Okey, terima kasih kepada pelajar yang sudah pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih.